Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan yang diberikan kepada saya untuk menghasilkan video berkait dengan gangguan makhluk halus berbentuk saka. Tuan-puan, saya menghasilkan video ini kerana saya sering kali mendapat pertanyaan sama ada daripada pesakit atau keluarga pesakit, bagaimana saka itu boleh wujud dan bagaimana kita sebagai orang awam ni boleh mengetahui bahawa keluarga kita sendiri ada diganggu oleh saka. Dan mereka juga memberitahu jika mereka mengetahui yang diri mereka ataupun ahli keluarga mereka ini diganggu saka, sudah pastilah mereka akan cuba untuk berusaha berubat lebih awal tanpa membiarkan keadaan menjadi lebih teruk seperti mana yang biasa kita jumpa. Sebelum kita pergi lebih lanjut, eloklah kita memahami dahulu istilah saka dan juga gangguan makhluk halus ini. Saka ini merujuk kepada makhluk halus yang diwarisi daripada keluarga yang sebelah atas. Sama ada ianya disedari atau tidak disedari, sama ada sama ada secara sukarela ataupun tidak sukarela. Ini akan tetap datang secara automatik. Biasanya saka ini berlaku kerana orang yang memiliki ataupun orang yang mengamalkan amalan-amalan yang menghasilkan saka tidak menamatkan perjanjian dengan jin-jin yang mereka bela sebelum mereka meninggal dunia. Sebab itulah kita dengar ataupun kita lihat ada orang-orang yang terlantar di atas tilam ya, untuk buat jangka masa yang panjang, buat jangka masa yang lama, tetapi sukar untuk meninggal dunia, sehingga ada orang yang sanggup untuk menerima saka tersebut, ataupun mereka berjaya ataupun mereka telah berusaha untuk mencari orang yang mampu untuk memindahkan saka ataupun membuang saka tersebut. Manakala gangguan makhluk halus ini pula ialah merujuk kepada gangguan yang dialami oleh seseorang, sama dari segi perasaan, dari segi tingkah laku, yang mana tanda atau gejalanya tidak boleh dikesan melalui perubatan moden ataupun perubatan alopati. Dan orang biasa juga tidak boleh membezakan ianya adalah kesan daripada gangguan makhluk halus ini. Ini memerlukan orang yang mahir ataupun orang yang ada pengetahuan dalam bidang perubatan berkait dengan makhluk halus ini. Dari segi pengalaman saya sebagai perawat, jumlah pesakit yang datang berubat bagi gangguan saka ini, hampir 46% daripada yang datang adalah mengalami sakit ataupun mengalami gangguan saka. Dan kebanyakan daripada mereka, apabila kita berbincang dengan mereka, kebanyakan daripada mereka memberitahu bahawa mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah tanda-tanda saka, sehinggalah diberitahu oleh saudara mara ataupun rakan-rakan yang pernah melalui pengalaman tersebut. Secara umumnya, saka ini kita boleh pecahkan kepada dua kategori. Yang pertama, perempuan, dan yang kedua, lelaki. Ini kerana kebiasaannya saka ini bersesuaian dengan jantina masing-masing. Bagi perempuan, yang paling banyak saya jumpa ialah, yang pertama sekali ialah ilmu cantik. Ilmu cantik ini berkait dengan amalan-amalan seperti semasa bersanding, sama ada orang berkenaan diminta untuk membaca mentera tertentu oleh mak andam, ataupun mak andam yang membacakan mentera kepada orang yang bersanding, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cantik, bagi kategori cantik juga ialah semasa mandi. Ya, semasa mandi mereka membacakan mentera-mentera tertentu yang berkait dengan amalan untuk menjadikan kelihatan cantik. Yang ketiga ialah amalan-amalan ataupun bacaan-bacaan yang dibaca semasa bermakeup ataupun berbedak. Ya. Jadi semasa mereka berada di hadapan cermin, sama ada berbedak, menyikat rambut, mereka akan bacakan bacaan-bacaan yang tertentu. Dan yang kategori yang cantik juga ialah yang akhir, ialah yang mana biasa berlaku nenek yang sangat sayang pada cucu, semasa mereka menyikat rambut, membedakkan cucu, memakaikan pakaian, mereka membaca mentera-mentera yang tertentu supaya cucu mereka kelihatan cantik. Yang kedua ialah ilmu mengikat suami. Bagi ilmu mengikat suami ini ada dua yang biasa kita jumpa. Yang pertama, bila isteri bersalin, mereka diajar oleh, kadang-kadang mereka diajar oleh bidan dan sebagainya
untuk membaca bacaan mentera-mentera tertentu supaya suami kekal sayang, tidak meninggalkan isteri semasa dalam berpantang. Dan yang kedua ialah bacaan yang dibaca kepada suami dan ditiup pada suami semasa suami tidur. Itu dua keadaan bagi saka yang berbentuk pengikat suami. Yang ketiga ialah untuk berubat ataupun mengurut. Biasanya ahli keluarga ataupun orang yang menerima saka ini pandai untuk berubat atau mengurut ataupun berbomoh tanpa perlu belajar daripada orang lain. Manakala punca bagi saka untuk orang lelaki pula, yang paling banyak kita jumpa ialah ilmu pendekar ataupun ilmu senjata. Biasanya ini mereka belajar silat ataupun mereka memiliki senjata-senjata besi seperti keris, badik, lembing dan seumpamanya. Yang kedua ialah ilmu untuk kuat ataupun ilmu untuk gagah. Itu untuk lelaki. Yang ketiga berbentuk permata cincin, sama ada daripada batu ataupun daripada teras kayu. Kalau teras kayu sebagai seumpamanya daripada pokok kayu kemuning ataupun kayu jemunggal, yang mana mereka gunakan untuk membuat permata cincin. Yang keempat ialah daripada geliga ataupun daripada tulang ataupun taring binatang buas seperti harimau, ular dan seumpamanya. Yang kelima ialah amalan menjaga kampung ataupun amalan menjaga dusun ataupun amalan menjaga rumah. Yang keenam ialah amalan merawat atau berbomoh menggunakan makhluk halus. Yang ketujuh ialah amalan untuk masuk hutan, yang mana biasanya mereka yang amalkan amalan ini, mereka boleh masuk dalam hutan tanpa diganggu oleh haiwan-haiwan buas. Yang ke-8 ialah ilmu untuk merantau. Biasanya ini berlaku pada masa dahulu kerana ada mereka merantau menaiki kereta api. Jadi dengan ilmu yang mereka amalkan ini, pihak pemeriksa tiket tidak jumpa mereka dan mereka tidak membayar tiket. Yang ke-9 ialah mereka memiliki ataupun menyimpan duit-duit lama yang dijadikan sebagai ibu duit, terutama sekali bagi yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Biasanya duit-duit ini adalah duit yang daripada zaman-zaman dahulu yang kadang-kadang ada tulisan-tulisan yang tidak difahami. Setelah kita tahu bagaimana terjadinya saka, sekarang saya sambung pula dengan bagaimana ataupun apakah keadaan-keadaan yang kita boleh rujuk atau kita boleh buat sebagai panduan untuk mengetahui bahawa ada gangguan saka ataupun saka menghampiri seseorang. Yang pertama sekali, kita perlu lihat dari segi jantina. Jadi bagi kes ini kita akan rujuk pada perempuan dahulu. Bagi perempuan, tanda yang paling kerap kita jumpa ialah mereka bermimpi ada orang ingin memberikan mereka bayi. Kalau setakat beri bayi, mereka terima bayi, permulaan kepada menerima saka. Yang kedua, mereka bermimpi menerima bayi dan menyusukan bayi tersebut. Jadi jika tak sampai tahap menyusukan bayi, bermakna saka itu telah pun diterima secara lengkap. Dan ada kalanya kita dapati bukan setakat menerima, menyusu, tetapi juga bayi itu semasa dalam dokongan mereka membuang air besar di atas dokongan. Itu menunjukkan mereka dah terlalu rapat dengan saka tersebut. Yang ketiga, bagi perempuan yang apabila mereka berada di sinki, membasuh pinggan ataupun berada di dapur sedang memasak, tiba-tiba mereka rasa ada kelibat di belakang mereka. Sama ada kelibat itu jauh atau dekat, itu ada kaitan dengan betapa hampirnya saka itu kepada mereka. Jika kelibat itu terlalu dekat dan kadang-kadang mereka rasa berhampiran dengan belakang mereka, bermakna saka itu telah pun terlalu hampir. Jika kelibat itu jauh, itu bermakna saka itu masih lagi peringkat mencari, baru mencari. Yang keempat, bagi perempuan, mereka kadang-kadang tiba-tiba saja boleh mengurut atau boleh berbidan ataupun boleh mengandam, yang mana mereka tidak pernah belajar, yang mana mereka tidak pernah belajar daripada sesiapa. Tiba-tiba mereka boleh buat sahaja benda-benda seperti itu. Ini kerana adanya saka yang turun kepada mereka tanpa disedari. Yang kelima, bagi perempuan juga, mereka kadang-kadang mudah mengalami histeria ataupun tidak sedarkan diri apabila pergi ke tempat-tempat tertentu, seperti pergi ke air terjun, kawasan sungai, pantai, dan kadang-kadang dalam tempat belajar, sedangkan orang lain tak kena, mereka saja yang kena.
Ini kerana semasa berada di situ, saka yang mereka bawa berjumpa dengan makhluk halus yang lain di kawasan tersebut. Yang keenam, perempuan tadi ada sikap lokek. Maksudnya, mereka ni amat sensitif dengan barang milik mereka. Maknanya kalau barang mereka ni, orang tak boleh sewenang-wenang pinjam ataupun tak boleh sewenang-wenang nak ambil. Ya. Sebagai contoh, kalau mereka ni ada tanam pokok rambutan di tepi pagar lah, sebagai contoh. Ya. Ada orang ambil rambutan daripada luar pagar. Perkara tersebut pun dah menjadi perkara yang besar bagi mereka kerana itu adalah harta mereka. Ya. Jadi itulah contoh-contoh keadaan di mana kita kata lokek tadi. Yang ketujuh, bagi perempuan juga, biasanya kita dapati perempuan ini walaupun dah berumur, kadang-kadang dah cecah umur 60 tahun, 70 tahun, ya, cara mereka bermakeup tu macam orang muda. Cara mereka berpakaian juga masih lagi sendat. Ya. Jadi jika kita lihat pada keadaan tersebut adalah pelik ataupun kita rasa tak sesuai lah dengan usia mereka. Tetapi pada mereka, itu adalah perkara yang biasa. Keadaan ini terjadi kerana mereka tidak sedar bahawa mereka telah pun ada gangguan saka yang jenis cantik. Yang ke-8, kita juga jumpa ada perempuan yang datang berubat, badannya makin hari makin kurus. Kurus yang amat sangat sehingga bongkok. Tetapi dia beritahu apabila makan, dia akan makan cukup banyak. Kadang-kadang 3 kali tambah kalau makan nasi. Jadi ini pelik. Kerana jika makan banyak tak sepatutnya kurus. Tetapi dia kata dia sentiasa nak makan. Ya, sentiasa lapar. Yang ke-9, biasanya bagi perempuan yang mengalami saka ini, mereka mula-mulanya mengalami rasa lenguh-lenguh ataupun berat-berat di bahu. Makin lama ia merasa berat di pinggang. Dan lama-lama berat di kuasa lutut. Ya, apabila start berat di kuasa lutut, mereka mula rasa nak berdiri tak berapa kuat, mereka akan mula duduk. Lama-lama akan mengensot. Ya, bila dah lama mengensot, akhirnya terlantar atas tilam tanpa boleh bergerak. Itu keadaan yang biasa kita jumpa saka yang dilalui atau saka yang dialami oleh orang perempuan. Bagi lelaki pula, keadaan-keadaan ataupun tanda-tanda yang kita boleh rujuk, kita boleh pecahkan pada dua. Ini kerana ianya berlaku pada kanak-kanak dan juga pada orang dewasa, dan keadaan dia berbeza. Bagi kanak-kanak, biasanya kalau kita sebut kanak-kanak ini ialah budak lelaki yang berumur dalam sekitar sehingga 12 tahun. Yang pertama, kanak-kanak ni bila bercakap dengan ibu, mereka bercakap kasar dan kadang-kadang mereka sampai tahap menyumpah ibu mereka. Walhal dengan bapa, dengan orang lain, mereka bercakap dengan sopan. Jadi ini menimbulkan persoalan, kenapa keadaan tersebut berlaku. Jadi sebenarnya itulah sebahagian daripada keadaan ataupun petunjuk ataupun petanda bahawa kanak-kanak tersebut diganggu oleh saka. Yang kedua, yang kita jumpa, budak lelaki ini bersikap agresif, ya, dan dia amat meminati silat. Walhal dia tak pernah melihat ayah dia ke, atuk dia ke, ataupun sesiapa dari keluarga dia bersilat. Jadi apabila kita dapati keadaan demikian, bila kita berbincang dengan budak tersebut, rupa-rupanya dia telah pun mendaftarkan diri untuk menyertai kelab silat di sekolahnya tanpa pengetahuan bapanya. Bila kita bincang dengan keluarga, rupa-rupanya atuk dia ialah seorang guru silat. Walaupun demikian, dia tak pernah jumpa atuk dia. Ini adalah kerana saka daripada keluarga dia telah pun menghampiri beliau, menjadikan dia meminati silat tersebut. Yang ketiga, bagi kanak-kanak lelaki yang kita pernah jumpa ialah mereka ni asalnya seorang pelajar yang bagus, seorang pelajar yang rajin ke sekolah, selalu tunaikan solat awal, rajin baca Quran. Tiba-tiba tidak mau pergi sekolah, ya, solat pun menangguh-nangguh sehingga lewat waktu, dan kadang-kadang tak solat dan boleh katakan jarang-jarang sekali membaca Quran. Jadi perubahan tingkah laku inilah yang kita boleh jadikan sebagai panduan kepada kita bahawa adanya gangguan daripada saka. Dan yang keempat, ada yang kita jumpa seorang kanak-kanak lelaki yang tiba-tiba jadi agresif. Asalnya seorang yang sopan, asal seorang yang baik, tiba-tiba menjadi agresif. Ya. Semua orang dia lawan. Ya. Kalau adik-beradik dia tumbuk, dia tendang tanpa rasa bersalah. Ya.
tetapi dia hanya takut pada ayah dia sahaja. Jadi perubahan tingkah laku ini juga boleh menunjukkan pada kita atau boleh memberi panduan kepada kita bahawa adanya gangguan saka yang dialami oleh kanak-kanak tersebut. Itu gangguan saka bagi kanak-kanak. Kemudian kita pergi pada gangguan saka bagi orang lelaki dewasa. Bila kita kata lelaki dewasa ni, biasanya kita merujuk pada orang yang dah berumur 50 tahun dan ke atas. Kenapa kita kategorikan begitu? Sebab biasanya apabila seorang lelaki dah capai tahap umur 50 tahun dan ke atas ini, fizikalnya makin hari makin lemah, dan di situ saka akan mengambil kesempatan atas kesihatan orang itu berkenaan. Jadi itulah sebabnya kita kategorikan kategori lelaki dewasa. Ada beberapa kes yang kita boleh tunjuk, ada beberapa keadaan yang kita boleh kongsikan sebagai panduan adanya saka yang dialami oleh orang lelaki dewasa ini. Yang pertama, orang tadi asalnya seorang yang baik, ya, boleh tidur dengan selesa malamnya, ya, tiba-tiba sukar untuk tidur, ya, sukar untuk lena. Bila sukar untuk lena, mereka menjadi baran dengan sendirinya, ya. Mereka menjadi garang, ya, jadi baran, dihentak dinding, dihentak lantai, ya, berjalan mundar-mandir dalam rumah waktu malam. Itu adalah salah satu daripada keadaan yang kita boleh kena pasti sebagai adanya gangguan saka pada orang berkenaan. Yang kedua, yang kita jumpa, orang lelaki tadi asalnya berbadan dia biasa, makin hari makin surut, makin susut, berat badan makin susut, selera makan hilang secara berterusan. Oleh kerana tidak lalu makan secara berterusan, akhirnya mereka ni terbaring ataupun terlantar di atas katil, dan mereka tidak ada selera makan, hanya harapkan makan yang dimasukkan melalui wire sahaja. Tetapi keadaannya tidak berubah untuk jangka masa yang panjang. Maknanya kekal dalam keadaan begitu untuk jangka masa yang panjang. Walhal kalau kita lihat pada wajah dia, nampak mukanya, ya, badannya terlalu kurus, hanya tinggal tulang dengan hanya tinggal kulit dengan tulang sahaja. Muka pula nampak macam gelap ataupun tidak ada seri. Itulah perubahan yang berlaku, yang mana kita boleh juga kena pasti sebagai salah satu daripada adanya gangguan saka bagi orang lelaki. Yang ketiga yang kita pernah jumpa ialah seorang lelaki yang mana seorang yang warak, selalu pergi masjid, ya, bercakap sopan dengan isteri. Tiba-tiba perubahan kelakuan berlaku, daripada seorang yang sopan jadi panas baran, ya, bercakap dengan isteri sampai sumpah menyumpah, ya, dan kadang-kadang pukul isteri, ya, halau, ya. Jadi perubahan ini kita boleh kena pasti sebagai salah satu daripada tanda adanya gangguan saka pada orang lelaki berkenaan. Yang keempat, ada yang kita jumpa orang lelaki yang dewasa ni ataupun orang lelaki yang tua ni, apabila ada gangguan saka, badan mereka menjadi panas, lebih panas daripada biasa, tetapi tidak tahu punca. Bila kita lapkan dengan kain basah atau dengan tuala basah, kain tuala tersebut sekejap saja menjadi kering. Walhal sebelum ini badan mereka normal, tidak ada masalah tersebut. Bila badan mereka panas, mereka jadi tidak selesa, ya, tidak senang duduk, asyik berjalan ke sana kemari. Itu juga kita boleh kena pasti sebagai keadaan di mana petunjuk bahawa adanya gangguan saka pada orang lelaki berkenaan. Yang kelima, yang biasa kita jumpa bagi orang lelaki ini, pada mula-mulanya mereka rasa berat atau lenguh di bahagian tulang belikat. Lama-lama mereka rasa lenguh di bahagian pinggang, dan sampai satu keadaan mereka menjadi tidak mampu untuk berdiri kerana rasa pinggang yang rasa lenguh yang amat kuat, dan mereka terpaksa duduk sahaja, dan akhirnya mereka ni mengensot, ya, mengensot, dan bila dah lama-lama lagi mereka hanya mampu terlantar sahaja di atas tilam. Itu perubahan yang kita dapat lihat pada keadaan orang yang ada kemungkinan gangguan saka ini. Yang keenam, kita biasa jumpa orang lelaki yang mana mereka tidak membenarkan anak ataupun cucu mereka ni masuk ke bilik mereka semasa ketiadaan mereka. Jadi ada anak-anak yang cerita pada kita apabila ayahnya ataupun atuknya tidak ada selepas meninggal dunia, bila mereka masuk dalam bilik, mereka jumpa beberapa perkara seperti keris lama, kain kuning, batu permata, cincin-cincin lama dan sebagainya, yang mana yang itu kita boleh kena pasti salah satu daripada punca
kepada berlakunya saka. Jika ada keadaan-keadaan tersebut, itu kita boleh jadikan sebagai petunjuk bahawa adanya gangguan saka pada orang tersebut. Yang ketujuh yang kita biasa jumpa ialah apabila orang lelaki ni dia pergi ke kawasan bersanding ataupun kawasan orang bersilat, apabila dengar bunyi gendang ataupun serunai orang bersilat, mereka akan naik semangat untuk bersilat juga. Walhal mereka ni tidak dijemput untuk bersilat. Dan ada kalanya mereka minta untuk masuk bersilat bersama dengan orang yang bersilat tersebut untuk melepaskan dia punya semangat tersebut. Itulah petanda-petanda bahawa ada berlakunya gangguan saka pada orang berkenaan. Daripada penerangan yang saya buat tadi, saya harapkan ianya berguna pada tuan-puan dalam menilai sama ada diri sendiri, ahli keluarga ataupun sanak saudara yang ada gangguan saka ataupun dihampiri dengan gangguan saka. Tujuannya ialah supaya kita boleh ambil tindakan lebih awal ataupun lebih cepat supaya kesan gangguan itu belum menjadi lebih berat dan lebih sukar untuk diubati. Kerana dari pengalaman saya, apabila saka itu dah menjadi terlalu lama, terlalu berat, dah melekat pada seseorang, usaha untuk memulihkan, usaha untuk mengubah mereka adalah lebih sukar. Jadi kita harapkan dengan adanya video ini, dengan adanya perkongsian pengetahuan ini, yang dapat membantu kita semua sekurang-kurangnya untuk merawat orang yang menghadapi gangguan saka ini. Itu sahaja perkongsian pada kali ini, dan bagi tuan-puan yang mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng supaya jika ada video yang baru yang akan diuploadkan nanti, tuan-puan tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.